Selamat pagi, Selasa 12 Mei. Tajuk kebarangkalian peristiwa bergabung. Hari ini kita masuk subtopik 9.3. Kebarangkalian peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini, kita nak mengesahkan rumus kebarangkalian peristiwa bergabung bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi kriteria kejayaan kita ialah menentusahkan rumus penambahan kebarangkalian bagi peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Jadi konsep yang perlu kita ketahui untuk hari ini ialah peristiwa penambahan kebarangkalian melibatkan peristiwa penambahan bagi kebarangkalian melibatkan, contohnya dekat sini, ini ialah simbol kebarangkalian. P menunjukkan probability. Jadi P ialah simbol kebarangkalian peristiwa atau. Okey, simbol yang U ni maksudnya atau. Okey, atau. Kalau atau kita dah belajar dalam set kebarangkalian, maksudnya kita masuk semua sekali. Kita masuk semua sekali. Jadi kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Okey. Ataupun kalau kebarangkalian A tambah kebarangkalian B, ini ialah melibatkan yang eksklusif. Eksklusif. Okey, kalau dia melibatkan pertindihan, dia melibatkan pertindihan. Okey, maksudnya peristiwa tidak saling eksklusif. Peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, maksudnya ada pertindihan, maka kita gunakan formula yang ini. Ada tolak kebarangkalian A bersilang dengan B. Ada tolak keluar kebarangkalian A bersilang dekat B, dekat sini kita perlu tolak keluar. Tidak saling eksklusif maksudnya ada persilangan antara peristiwa A dengan peristiwa B. Kalau dia saling eksklusif maksudnya tidak ada persilangan. Jadi kebarangkalian hanya melibatkan peristiwa kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Okey. Ingat kalau melibatkan perkataan dan dia ada simbol persilangan. Kalau kita melibatkan perkataan atau, maksudnya melibatkan kesatuan. Okey, ingat kalau dia tidak saling eksklusif, ada persilangan, maka rumus kita kebarangkalian A tambah kebarangkalian B tolak keluar kebarangkalian persilangan antara kedua-dua peristiwa. Kalau dia saling eksklusif, maksudnya tidak ada persilangan, maksudnya kita tambah terus kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Ingat, sebelum ni kita belajar dan. Perkataan dan kita gunakan operasi darab. Kalau perkataan atau, ingat dalam ayat mesti diberikan perkataan dan atau. Okey, tolong tengok betul-betul kehendak soalan. Kalau melibatkan atau, dia melibatkan operasi tambah. Ingat dan yang kita dah belajar tempoh hari, darab. Kalau melibatkan operasi perkataan atau, dia melibatkan operasi tambah. Okey, baiklah kita tengok pula soalan contoh 1. Gambar Raja V menunjukkan hubungan set semester A, B dan juga C. Okey, jadi soalan kata satu nombor dipilih secara rawat daripada set semester, tentu sah. Perkataan tentu sahkan rumus
kita dah pernah tentu sahkan rumus yang melibatkan operasi dan. Sekarang kita nak menentu sahkan rumus yang melibatkan operasi penambahan yang melibatkan perkataan atau melibatkan penambahan dan melibatkan operasi pendarapan kebarangkalian. Okey, so hari ini kita melibatkan perkataan atau. Bila atau, dia melibatkan rumus penambahan. Okey, untuk soalan 1, mendapat satu nombor genap dan juga nombor gandaan 5. Kita tengok nombor genap ada di 4, 6, 8, 2. Okey, lepas tu kita tengok nombor gandaan 5. Gandaan 5 ada di sini. Okey, kita tengok balik. Mendapat satu nombor genap atau nombor gandaan 5. Perkataan yang penting di sini ialah perkataan atau. Okey, nampak saja perkataan atau maksudnya kita akan menggunakan rumus penambahan. Rumus kebarangkalian yang melibatkan penambahan. Okey, sekarang kita nak menentusahkan perkataan menentusahkan rumus. Okey, jadi rumus kita ialah rumus yang ini. Okey, sebelum kita menentusahkan, kita kena senaraikan unsur. Bila menyenaraikan semua kesudahan, kita akan nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini 5 per. Okey, ini ialah menyenaraikan semua kesudahan. Kita melihat pada kesudahan. 5 per. NS ni ialah bilangan keseluruhan. Bilangan keseluruhan. Okey, bilangan keseluruhan kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ada 9. Jadi, kebarangkalian A bersatu dengan B adalah 5 per 9. Bilangan per jumlah. Bilangan per jumlah. Okey, sekarang ini adalah penggunaan rumus pula. Okey. Yang ni ialah kita melihat terus kesudahan yang terdapat dalam gambar Raja Bin. Okey, untuk langkah kedua, dia menggunakan rumus. Rumus kita kata kalau dia melibatkan dua peristiwa yang saling eksklusif. Ini tidak ada persilangan. A ini tidak bersilang dengan B. Maka kita tambah terus. Kalau dia tidak bersilang, kita tambah terus. Tengok 4 per 9. 4 datang daripada mana? 4 datang daripada kebarangkalian untuk A. Ada 1, 2, 3, 4. 4 nombor. Daripada jumlah nombor yang ada kat sini ialah 9. Tadi kita dah kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dekat kebarangkalian A ada 4 per 9. Jadi dekat kebarangkalian peristiwa B ini ada 1 nombor. 1 nombor. 1 per berapa? 1 per jumlah. Jumlah kita ada berapa? Jumlah kita ada 9 nombor. So 1 daripada 9. 1 per 9. So kita tambah terus, kita dapat 5 per 9 dengan menggunakan rumus. Yang ni ialah yang pertama tadi kita dengan menggunakan kesudahan daripada gambar Raja B. So, adakah dia sama? Sama kan? Okey, jadi maka terbuktilah kebarangkalian A bersatu dengan B. Okey, kebarangkalian A atau ini adalah kebarangkalian. So, kita guna perkataan atau. Bila set kita guna bersatu. Okey, so bagi kebarangkalian kita gunakan perkataan atau. Okey, macam mana kita nak ingat ini? Kita tengok atau U, atau belakangnya U, so kita guna simbol ini.
Kalau perkataan dan, D-A-N, dan, kita tengok di belakangnya N. So, A bersilang dengan B. Okay, maksudnya A dan B. A dan B. Okay, untuk simbol U ni atau. Okay, jadi kita dah buktikan bahawa rumusnya P peristiwa A atau B, peristiwa A atau B sama juga dengan kebarangkalian A tambah kebarangkalian B. Kenapa kita tak tolak A bersilang dengan B? Sebab ini tidak melibatkan persilangan. Ini ialah peristiwa saling eksklusif. So bila saling eksklusif, hanya tambahkan saja kebarangkaliannya sahaja. Baiklah, kita tengok soalan B. Dah mendapat satu nombor genap atau maksudnya kita menggunakan simbol U ni. Okey, nombor perdana. Di manakah nombor genap kita? Daripada gambar Raja Vein, ini ialah nombor genap saya. Peristiwa A ialah nombor genap saya. Lepas tu saya tengok semula di manakah nombor perdana. Nombor perdana, 3 nombor perdana, 2 nombor perdana, 7 dan 5 juga adalah nombor perdana. Sekarang cuba lihat, ini ialah peristiwa tidak saling eksklusif. Tidak saling eksklusif. Jadi ada persilangan dekat sini. Okay, persilangan dekat 2. Jadi bila tidak saling eksklusif, kita ada ini, tolak tempat persilangannya. Tolak tempat persilangannya. Sebelum ni kita nak tentukan dulu cara pertama. Cara pertama ialah dengan melihat semua kesudahan. Okey, kita tengok semua kesudahan yang ada dalam gambar Raja B. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ada 7 kesudahan. Daripada jumlah berapa? Jumlah yang tadi kita kira ada 9. So 7/9. So kita dah dapatlah kebarangkalian A atau C. A ni ialah nombor genap, A ni ialah genap atau perdana. Genap atau perdana ialah 7/9. Sekarang kita nak menggunakan yang kedua, ini ialah rumus. Kita nak tengok sama tak jawapannya kalau kita menggunakan rumus. Oleh kerana dia ialah peristiwa tidak saling eksklusif, maka rumus sekarang ada tolak. Tolak A bersilang dengan C. Okey, untuk A, kita kira untuk A, kita ada berapa nombor? A ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nombor. Okey, jadi A ialah 4/9. Kita tengok pula peristiwa C, nombor perdana. Bahagian nombor perdana ni ada 1, yang warna hijau 2, 3, termasuk 2, ada 4 nombor. Kebarangkalian untuk mendapat nombor perdana 4 per jumlah. Bilangan per jumlah 4/9. So kita tambah. Lepas tu jangan lupa kalau tidak saling eksklusif ada persilangan, kita kena tolak keluar persilangannya. So saya tolak, ada berapa nombor di sini? Ada 1. 1 daripada jumlah 1/9. So tolak keluar 1/9. Sekarang saya dapat 7/9. Saya dapat 7/9. Jadi adakah dengan menggunakan kaedah menyenaraikan kesudahan sama dengan kaedah menggunakan rumus? Sama kan? Jadi sama, oleh kerana dia sama, maka terbuktilah bahawa kalau kita nak mencari kebarangkalian, P ialah kebarangkalian, A atau C, dia akan melibatkan rumus kebarangkalian A tambah kebarangkalian C
tolak keluar bahagian yang bersilang. So terbuktilah rumus ini adalah benar. Okey. Sekarang kita tengok contoh 2, ada 8 kepingkat berlabel 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi kat sini ada berapa kad? Ada 8. Kalau kita tak kira pun soalan dah beritahu kita ada 8. Diletakkan dalam sebuah kotak, sekeping kad dipilih secara rawak daripada kotak itu. A ialah peristiwa mendapat nombor lebih besar daripada 8. Kalau lebih besar daripada 8, maksudnya ada A akan sama dengan kita kena tulis A, keluarkan A akan sama dengan 9, 10, 11. Buat juga untuk B, apa dia, C, apa dia. Barulah kita jawab soalan. Okey. Soalannya masih lagi menentusakan rumus penambahan. Rumus penambahan. Kenapa dia tak cakap rumus pendarapan? Okey, sebab dalam 9.3, unit 9.3 kita belajar untuk operasi atau. Okey, operasi atau akan menggunakan rumus penambahan. Okey, ingat operasi atau menggunakan rumus penambahan. Operasi dan menggunakan rumus darab. Jadi untuk soalan A, kebarangkalian peristiwa A atau B. Peristiwa A atau B. Okay. Kita kena senaraikan dulu. Kalau tak, kita tak tahu. A tadi kita dah senaraikan. Okay, 9, 10, 11. Okay, bagi B pula tadi adalah nombor perdana. Nombor perdana 5, 7, ada lagi 11. C kita pula adalah nombor genap. Nombor genap kita 4, 6, 8, 10. Lepas kita senaraikan, barulah kita jawab. Kalau saya menggunakan kaedah rumus, ini ialah rumus. Soalan kata menentusakan rumus penambahan. Ini ialah rumus. Okey. Dengan menggunakan rumus, saya kena tengok A atau B. A atau B, saya tengok ada tak persilangan dulu. A atau B. Kita tengok A atau B ada nombor 11. 11 ada pada A, 11 ada pada B. Maka dia ada persilangan. Bila ada persilangan, saya kena tolak keluar persilangannya. Saya kena tolak keluar kebarangkalian bagi persilangannya. Okey, so sekarang saya tengok jumlah nombor saya ada 8 nombor. Untuk A, kebarangkalian untuk dapat A ialah 3 nombor. 1, 2, 3. 3/8. So 3/8. Untuk B, juga ada 3 nombor. So kebarangkalian peristiwa B juga 3/8. Saya kena tolak keluar persilangannya. Persilangan tadi kita dah semak ada nombor 11. Nombor 11. Ini nombor 11. Jadi satu nombor sahaja, 1 per jumlah, 1/8. 8 ialah jumlah nombor yang ada, jumlah kad yang ada dalam kotak. So tolak 1/8. So sekarang saya dapat jawapan 5/8. Sekarang soalan kata dengan menyenaraikan semua kesudahan pula. Ini ialah senarai kesudahan. Okey, bahagian ini senarai kesudahan. Tadi saya dah senaraikan A. A ada 9, 10, 11. B ada 5, 7, 11. Bila A bersatu dengan B, kita ingat tak dalam set A bersatu dengan B. Ini ialah mangkuk, masuk semua. So A bersatu dengan B ada nombor 5, 7, 9. 5, 7, 9. Okey, ada 10.
11. 11 ada nombor kita hanya senaraikan 1 sebab kita dah masuk dalam mangkuk sekali aja. So ada berapa jumlahnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Berapa jumlah kad yang ada keseluruhannya? Ada 8. So kebarangkaliannya 5/8. So sekarang sama tak kalau kita menggunakan rumus? Sama So maka kita telah menentusahkan rumus penambahan kebarangkalian. Kita telah menentusahkan rumus ini. Okey, maka rumus ini diterima. Okey, bagi contoh B pula. Bagi contoh B pula, kita tengok ke peristiwa peristiwa A atau B. Peristiwa A atau B. Okey. Peristiwa A tadi ialah nombor 9, 10, 11. Peristiwa C tadi ialah nombor genap 4, 6, 8, 10. Sekarang kita tengok dulu, ada tak yang bersilang dulu? Ada tak yang bersilang? Ada nombor 10 yang bersilang. A bersilang. Tengok. A bersilang dengan C. Ada nombor 10. Okey, kalau ada persilangan, maka kita kena tolak keluar persilangannya. Kebarangkalian persilangannya. Okey, jadi rumus penambahan kita akan menjadi PA tambah PB, tolak keluar kebarangkalian persilangannya. Untuk peristiwa A, kita ada 3 nombor. Dalam jumlah kad ini ada 8. So, kita peristiwa A ni ada 1, 2, 3. 3 nombor, 3/8. Untuk peristiwa C ni, kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 nombor. 4 daripada jumlah. Bilangan per jumlah 4/8. Okey, untuk persilangan kita dah kena pasti persilangannya adalah nombor 10. Nombor 10. Jadi, 1 saja. 1/8. Tolak keluar. Okey, jadi kita ada 6/8. Bila 6/8 masih boleh dipermudahkan, tolong guna kalkulator 6/8, kita akan dapat 3/4. Okey, ini ialah guna rumus. Bila soalan menentusahkan rumus, kita perlu pula cek dengan menyenaraikan semua kesudahan. Okey, so soalannya, keluarkan set A, keluarkan set C. Bila atau A atau C, bila kita nampak mangkuk, kita kena masukkan semua. Kita masukkan semua. Maksudnya, kita senaraikan 4. 6, dah. 8, dah. 9, dah. 10 hanya senaraikan sekali saja. Kita senaraikan 10 sekali saja, 11. So sekarang kita ada berapa nombor bila A bersatu A atau B. Peristiwa A atau B, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Permudahkan, kita akan dapat 3/4. Adakah dia sama? Sama. Jawapan sama, maka terbuktilah rumus penambahan kebarangkalian kita begini. PA tambah PC tolak dengan persilangannya. Okey, bila peristiwa A atau C. Okey, sekarang kita tengok contoh C pula. Contoh C pula, dia menyatakan bahawa B bersilang dengan C. Kita nak tahu peristiwa B atau C. Okey, B atau C. B kita ialah mendapat nombor perdana. Ini ialah nombor perdana kita. C ialah mendapat nombor genap. So kita dah senaraikan nombor genap. Sekarang saya buat bahagian senaraikan dulu sebab lebih mudah untuk kita buat senaraikan kesudahan dulu. Okey.
Lebih mudah untuk kita senaraikan kesudahan dulu. Lepas tu bila ada mangkuk B atau C, saya masukkan semua sekali. Bila saya masukkan semua sekali, saya akan dapat 4, 5, 6, 7, 8, 11. Okay, so saya ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per jumlah keseluruhan 8. So kebarangkalian saya sekarang 7 per 8. Okey, selepas saya menyenaraikan rumus kesudahan, saya buat rumus pula. Kenapa saya buat yang kesenaraikan kesudahan? Sebab lebih mudah untuk saya kena pasti ada tak persilangan antara B dengan C. Sekarang, apa yang ada di B tidak bersilang dengan yang ada di C. Maksudnya, dia adalah peristiwa saling eksklusif. Dia adalah peristiwa saling eksklusif. Maksudnya macam ni. B dan C tidak bersilang antara satu sama lain. Okay. B bersilang dengan C sama dengan ini panggil set kosong. Maksudnya tiada kawasan persilangan. Okey, bila tidak ada persilangan, rumusnya ialah tambah terus kedua-dua kebarangkalian B dan C. B tadi kita dah dapat 1, 2, 3, 3 nombor, 3 per 8. C tadi kita ada 1, 2, 3, 4, 4 per 8. So bila kita tambahkan, kita dapat 7 per 8. Sebab itu saya kata senaraikan kesudahan dulu, baru kita tengok rumus. Lebih mudah. Okey, jadi sama tak kebarangkalian yang diperolehi? Sama. Maka terbuktilah kebarangkalian B atau C ialah dengan menambah kebarangkalian B tambah kebarangkalian C. Okey. Jadi latihan untuk hari ini kita menggunakan buku teks tingkatan 4, muka surat 258. Praktiskan diri 9.3B, soalan nombor 1 dan 2 sahaja. Yang tidak ada buku boleh rujuk slide yang telah di-sharekan di Google Classroom ataupun di YouTube ini. Okey, ya, praktiskan diri 9.3B. Okey, kita tengok dulu praktis. Cikgu bagi clue sikit praktiskan diri 9.3B. Cuba baca dulu kehendak soalannya. 2 biji dadu adil dilambungkan secara serentak. Adil maksudnya mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dapat 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, semuanya mempunyai kebarangkalian yang sama. Sebab itu dia dipanggil dadu adil. Okey. Q, kita tengok Q ialah peristiwa mendapat jumlah mata adalah 2 daripada 2 dadu lebih daripada 9. Okey, lebih daripada 9. Okey. R pula ialah hasil darab mata daripada 2 dadu ialah gandaan 5. S ialah 2 mata yang sama daripada 2 dadu. Sebelum saya boleh buat soalannya, saya kena keluarkan satu-satu. Q tadi ialah, saya kena keluarkan pasangannya. Jumlah mata daripada dadu lebih daripada 9. So kemungkinan yang saya ada, pasangan pertama, dadu pertama 4, dadu kedua 6. 10 kan? Jumlahnya 10. So dah lebih daripada 9. Okey, kemungkinan lain, dadu pertama 5, dadu kedua 5, so 10. Dadu pertama 5, dadu kedua 6. Dadu pertama 6, dadu kedua 4. Dadu pertama 6, dadu kedua 5. Okey, seterusnya dadu pertama 6, dadu kedua 6 juga. So ini adalah kesudahan bagi Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesudahan. Okey, lepas tu saya senaraikan P pula. P dia kata, hasil darab mata daripada 2 dadu adalah 5.
Okey, bila hasil darab adalah 5, pasangan pertama mungkin saya dapat 1 dan 5 atau 2 dan 5. Sebab 1 darab 5, 5. 2 darab 5, 10. Adalah kedua-duanya adalah gandaan 5. Apa lagi yang dapat gandaan 5? 3 darab 5, 4 darab 5, 5 darab 5, 6 darab 5. Okey, lepas tu saya cek ada tak lagi yang lain. Ada. Mungkin dadu pertama 1, 5, dadu kedua 1. 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. 5, 5 boleh tak kita buat lagi? Tak boleh sebab dah ada kat sini 5, 5. Okey, so 5, 6. So kat sini saya tulis siap-siap dulu. Kat sini saya ada 6 kesudahan. Kat sini saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kesudahan. Okey, sekarang saya buat S senang sikit. S dia kata mata yang sama daripada kedua-dua dadu. Mata yang sama maksudnya 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. So saya tutup set. Okey, barulah saya tengok kehendak soalan. Kehendak soalan untuk latihan kali ini ialah menentusahkan. Kalau menentusahkan kita kena guna rumus penambahan dan juga kita kena senaraikan semua kesudahan. Cara saya kat sini senaraikan semua kesudahan. Ini ialah 6 kesudahan. Okey, sekarang barulah saya tengok A. Dah tak ada tempat lah. Okey, katakan soalan A, saya buat rumus dulu. Rumus kebarangkalian Q atau R. Saya kena semak Q dan R ada tak bersilang dulu. Q dengan R. Silap. Sini ialah R bukan P Q dengan R. Okey, saya kena simak Q dengan R ada tak yang bersilang. Okey, Q dengan R ada bersilang 5, 5. Apa lagi yang bersilang? 5, 6. 5, 6. Ada lagi? Yang bersilang 6, 5. 6, 5, 6, 5. So ada 3 yang bersilang. Bila ada 3 yang bersilang, maksudnya saya kena guna yang ada tolak P, Q tambah P, R, tolak keluar kebarangkalian Q bersilang dengan R. Okey, kebarangkalian Q ada berapa? Kebarangkalian Q ada 6. 6 daripada 36. Jumlah kesudahan kita dadu ada 6 Dadu ada 6. Permukaan 6 kebarangkalian. Ini datang daripada ni Ada 6 kemungkinan. Kalau saya baling dadu yang kedua juga ada 6 kemungkinan. So jumlah kesudahan ada 36 kemungkinan. So jumlah kesudahan ada 36 kemungkinan. Okey. So sekarang saya ada Q. Kebarangkalian Q 6 kesudahan. 6 per 36. Tambah R saya ada 11 kesudahan kat sini. 11 per dengan 36. Tolak keluar Q bersilang dengan R ada 3 1, 2, 3. Ada 3. So saya tolak keluar 3 per 36. Sekarang saya dapat
3/36 saya dapat 14/36 14/36. Boleh tak permudahkan? Boleh. Dapat 7/18. Ini ialah dengan kaedah rumus. Seterusnya, soalan kata dengan menyenaraikan kesudahan. Kat sini saya dah senaraikan awal-awal. So, tolong salin balik. Tolong salin balik. Q-nya berapa? Tolong salin balik Q berapa. Dan soalan yang kat sini ialah R. Salin balik R apa dia? Lepas tu salin balik Q bersatu dengan R. Ada apa kat dalam? Bila bersatu maksudnya masukkan semua sekali. Masukkan semua sekali masukkan semua sekali yang ada dalam Q dengan R masuk sekali. Apa dia? Tolong senaraikan kat sini. Okey? Dan masukkan semua sekali, barulah kita kira berapakah kesudahannya berapa. Ada berapa kesudahannya. Kira di dalam ni ada berapa kesudahan. Okey? Jadi barulah buat kebarangkalian Q bersatu dengan R. Kalau kat sini ada katakan 14. Kalau kat sini katakan ada 14. So kita kira ada 14. Per jumlah keseluruhan ada 36. So 7/8. So barulah kita bandingkan sama ataupun tidak kebarangkalian kedua-duanya. Kalau sama, kita buat kesimpulan oleh itu rumus penambahan kebarangkalian telah ditentusakan. Okey, rumus kebarangkalian yang ni, tulis balik yang ni. Kebarangkalian ni P bersatu, yang ni yang atas ni. P Q bersatu dengan R sama dengan PQ tambah PR tolak P kebarangkalian Q bersilang dengan R. Ini ialah rumus yang telah kita tentu sahkan. Tolong buat untuk B dan juga untuk C. Kalau tak berapa faham, tengok balik contoh yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Okey, bagi soalan 2, soalan yang lebih senang berbanding dengan tadi. Soalan 2 melibatkan 2 keping shilling adil yang dilambung secara serentak. J ialah mendapat 2 angka. Kalau J mendapat 2 angka, maksudnya J akan sama dengan angka dan angka. Angka dan angka. Okey, angka dan angka. Kalau K ialah mendapat 2 gambar. Kalau mendapat 2 gambar, kita cuma ada gambar dan gambar. Okey. L ialah peristiwa mendapat sekurang-kurangnya 1 angka. 1 angka maksudnya pasangan dia boleh angka gambar. Kalau tak dapat angka gambar, mungkin kita dapat gambar angka. Ataupun kita mungkin dapat angka dan angka. Sebab dia kata sekurang-kurangnya 1 angka. So kita ada 3 kesudahan. Okey. So kita tengok kat sini, saya ada 1 kesudahan. Ini ada 1 kesudahan. Sini saya ada 3 kesudahan. Okey. So saya nak tahu jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan ialah NA darab dengan bilangan B. Okey. Bilangan muka yang ada pada duit shilling yang pertama ada 2. Bilangan muka yang ada pada duit shilling yang kedua juga ada 2. So 2 darab 2 ada 4. Jumlah kesudahannya ada 4. Jumlah keseluruhan. So untuk jawab soalan A, senang je. Kebarangkalian J atau K. So sekarang saya cek J dan K. J dan K ada tak persilangan? J dan K ada tak persilangan? Ini J, ini K.
Ini J, ini K. Ada tak bersilang? Tak ada kan? Okey, tak ada. Kalau menggunakan rumus, saya kata kebarangkalian J atau K sama dengan kebarangkalian J tambah kebarangkalian K. Sebab tak ada persilangan. Kalau tak ada persilangan, saya tak perlu tolak keluar. So, J ada berapa kesudahan? Ada 1. Per dengan jumlah ada berapa? Ada 4. K ada berapa kesudahan? Ada 1. Per dengan jumlah 4. So sekarang 2/4. 2/4 permudahkan 1/2. Okey, itu ialah menggunakan rumus. Sekarang kesudahan. Saya senarai kesudahan. Bila senarai kesudahan, kita kena tulis balik J ialah AA. Okey, K ialah GG. Bila J bersatu dengan K, J atau K maksudnya masuk semua kan? Bila masuk semua, saya akan dapat AA dan juga GG. Sekarang saya ada berapa kesudahan? Maka saya tulis kebarangkalian J atau K sama dengan, di sini ada berapa kesudahan? 1 kesudahan, 2 kesudahan, 2 kesudahan. Okey, bilangan per jumlah. Kebarangkalian ialah bilangan per jumlah, so 2 per jumlah kesudahan 4. 2/4. 1/2. Sama tak kebarangkalian? Sama. Oleh itu saya tulis rumus. Saya tulis rumus PJ bersatu dengan K sama dengan PJ kebarangkalian tambah kebarangkalian K terbukti. Okey, sebab kita nak menentusahkan ataupun kita dah ditentusahkan. Dah tentu sahkan. Telah terbukti ataupun ditentusahkan. Okey? So itu ialah cara penyelesaiannya. Buat juga untuk soalan B dan juga buat untuk soalan C. Cuba sampai dapat. Okey. So itu saja untuk hari ini. So selamat berpuasa, selamat belajar, jaga kesihatan, patuhi PKPB dan juga sila buat kerja rumah yang diberikan.